Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Oni Pagi, dan kita ingin membincangkan mengenai isu kesihatan pada hari ini, iaitu ketika negara berdepan dengan penularan wabak COVID-19. Dan kalau kita tahu wabak yang boleh membawa maut itu, kita sebenarnya masih lagi terdedah dengan penyakit-penyakit yang kronik lain. Dan bagi penyakit yang boleh disembuhkan, mereka akan melalui kaedah rawatan lanjut yang disarankan oleh doktor dan juga pakar. Namun bagi penyakit yang tidak dapat disembuhkan ataupun bagi mereka yang kondisinya sudah mencapai tahap yang tiada harapan untuk pulih dan sebagainya, semestinya mereka memerlukan rawatan tambahan melihat kepada perkembangan psikologi mereka. Dan rawatan yang memfokuskan kepada psikologi ini dilihat penting sebagai memberi daya semangat kepada mereka melalui hari-hari yang seterusnya, Gigi. Dan rawatan yang diberikan ini diberikan nama perawatan paliatif. Kita akan berdiskusi mengenainya pada hari ini. Kita bawakan seorang pakar untuk memberikan penerangan lanjut, dan kita akan menumpukan kepada perawatan paliatif kepada kanak-kanak. Untuk itu kita akan bersama dengan pakar perunding kanak-kanak Universiti Sains Malaysia USM yang juga panel drbudak.com, Dr. Fahisham Taib, yang sudah bersedia melalui Skype. Selamat pagi. Assalamualaikum, Doktor. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, tadi kami berdua telah mengulas sedikit mengenai perawatan paliatif ini. Mungkin Doktor boleh jelaskan secara terperinci mengenai perawatan paliatif ini yang mana kita ingin fokuskan kepada kanak-kanak. Terima kasih, Gigi. Perawatan paliatif ini secara, kalau kita ambil root word lah, dari segi bahasanya, dia dikenali sebagai pallium. Dan pallium ni daripada root word Latin yang menerangkan tentang cloak ataupun jubah lah. So kalau kita fikirkan kembali, kalau seseorang yang sakit pada masa, kalau kita sakit, kita akan diberi selimut, jubah untuk kita membantu. Tetapi secara definisinya, rawatan paliatif ini adalah merupakan rawatan yang difokuskan untuk kualiti kehidupan. Kualiti kehidupan seseorang pesakit. Pesakit yang mana? Biasanya pesakit-pesakit yang mempunyai kita panggil life threatening ataupun life limiting. Pesakit yang di mana penyakit itu kita ketahui dari segi perubatannya bahawa jangka hayatnya adalah tingkat. Dan juga kita biasanya rawatan ini bukan saja skop dia tu kepada pesakit, maknanya kanak-kanak, tetapi kepada juga parent ataupun keluarga mereka. Kerana bukan saja mereka pengalaman daripada mereka melalui melihat anak mereka yang mengalami kesakitan dan juga penyakit begini. So jadi mereka akan mengalami banyak cabaran ketika menghadapinya. Dan juga macam mana kita buatnya, biasanya apa yang kita buat, biasanya kita akan lihat dari skop yang berbeza. Yang Hafiz bagi tahu tadi tentang psikologi, kita juga lihat dari segi yang paling pentingnya fizikal lah. Fizikal di mana kalau pesakit itu ada kesakitan, ada masalah pernafasan, ada masalah dari segi muntah dan sebagainya, kita akan lihat dengan detail dan teliti. Dan juga mungkin kanak-kanak yang agak macam contohnya adolescent ataupun kanak-kanak sekolah menengah ni, jadi kalau mereka ada penyakit-penyakit begini, kita boleh lihat dan teroka dari segi spiritual mereka juga. Dan ini memerlukan pelbagai disiplin untuk datang bersama dan cuba mencapai satu misi yang sama lah. Baik, Doktor telah pun menyebut mengenai penyakit-penyakit kronik yang mungkin jangka hayat mereka adalah mungkin sedikit berbanding dengan penyakit-penyakit lain. Jadi kita nak tahu antara penyakit-penyakit kronik ini, apakah jenis penyakit kronik ini yang memerlukan rawatan paliatif ini, terutama kita fokuskan kepada kanak-kanak. Dan bagi kanak-kanak sendiri, jenis penyakit apa yang kebiasaannya dihadapi ataupun dihidapi oleh kanak-kanak ini? Biasanya ada dalam rawatan paliatif ini ada empat kategori lah kanak-kanak yang mungkin boleh dirawat dengan menggunakan kaedah ini. Satunya adalah kanak-kanak, contohnya kanak-kanak yang mempunyai penyakit seperti kanser. Tetapi pada masa yang sama, kanser ni kalau kita katakan hendak paliatif 100% mungkin tidak betul lah. Sebab mungkin setengah kanser
dari segi prognosisnya ataupun kita boleh cure kanak-kanak itu mungkin sampai 80-90% seperti leukemia lah. Itu salah satu skop. Maknanya kanak-kanak yang kanser yang mana pada awalnya mungkin kebanyakannya adalah rawatan untuk kuratif. Tetapi pada masa yang sama bila mana kanser itu melarat ataupun menjadi teruk ataupun naik pada stage 4 ataupun sebagainya. Jadi ini kita perlu lihat adakah rawatan paliatif ini sesuai. Yang kedua, kanak-kanak yang mungkin dari segi pada amnya kita tahu kanak-kanak yang mungkin menghadapi masalah seperti kegagalan fungsi sesuatu organ. Contohnya organ jantung, hati, buah pinggang dan sebagainya. Dan kita tidak ada rawatan yang pada masa kini adalah untuk rawatan membantu mereka, maknanya dengan menggunakan ubat-ubatan sahaja. Ya, kalau rawatan yang totalnya sepatutnya kita tukarlah, maknanya bukan tukar, maksudnya kalau ada buah pinggang tu kita beri buah pinggang yang baru. So jadi macam kehidupan mereka akan lebih baik dan lebih teratur. So, jadi itu yang grup yang kedua. Grup yang ketiga adalah grup di mana kebanyakan penyakit itu adalah penyakit yang agak jaranglah kita dengar dan mungkin tidak didengari oleh banyak doktor-doktor selain daripada pediatrik lah. So, contohnya penyakit-penyakit metabolik, penyakit mitokondrial yang agak rare dan agak jarang untuk kita ketahui. Tapi kita tahu bahawa pada masa yang sama kanak-kanak ini akan meninggal dunia pada satu ketika pada masa akan datang. Yang keempat adalah kanak-kanak yang biasanya penyakitnya mereka ini adalah statik, contohnya macam cerebral palsy, tetapi risiko disebabkan intervensi, contohnya penggunaan valve tube dan sebagainya, boleh menyebabkan kematian. So jadi daripada empat grup ni, kebanyakan kanak-kanak yang non-cancer lah, maknanya bukan kanser ni adalah banyak berbanding dengan kanak-kanak kanser yang memerlukan rawatan paliatif. Ya, doktor, kalau kita lihat pengalaman doktor ketika mengendalikan rawatan ini, bagaimana penerimaan pesakit ketika menerima rawatan ini, terutama kanak-kanak itu? Saya rasa itu satu benda yang kebanyakannya kita perlu explore, sebab penggunaan perkataan paliatif ni kadang-kadang menggerunkan kepada ibu bapa, sebab mereka rasakan bila pasukan paliatif ni datang, seolah-olah anak mereka ni di label sebagai tiada harapan, akan meninggal dunia dan sebagainya. Saya rasa itu salah sebenarnya. Rawatan paliatif ni sebenarnya fokus dia untuk meningkatkan kualiti, untuk relieve the symptom, untuk membantu pesakit dan juga keluarga. So jadi dari satu segi mungkin kebanyakan ibu bapa agak takutlah bila mendengarkan perkataan paliatif ini. Tapi ada juga ibu bapa yang menerima tentang bila kita dirujuk untuk merawat anak mereka, mereka tidak ada masalah untuk menerima pasukan kami. Baik doktor, kalau kita lihat kepada perbezaan antara dewasa dan juga kanak-kanak, sekiranya mereka mendapat penyakit seperti penyakit kronik yang tiada harapan dan sebagainya, adakah perkara itu terus diberitahukan kepada kanak-kanak itu ataupun kita lindungi dulu ataupun kita rahsiakan dulu mengenai kondisi mereka, dan bagaimana agaknya cara-cara untuk kita menekankan dari segi untuk kita membetulkan dari segi psikologi mereka dan juga emosi mereka itu? Ini soalan yang bagus sebenarnya, tapi memang agak sukar bagi kita bila kita menghadapi kanak-kanak ni, sebab kanak-kanak mempunyai perkembangan yang berbeza. Contohnya, kanak-kanak ni mempunyai tahap-tahap yang berbeza. Infant ataupun bayi adalah berbeza dengan toddler, kanak-kanak yang sebelum preschool, yang sebelum bersekolah, ataupun kanak-kanak yang sudah bersekolah, ataupun yang sudah berada di sekolah menengah, maknanya adolescent. So, jadi mereka ni mempunyai tanggapan tentang penyakit ataupun tanggapan tentang
informasi itu agak berbeza. Saya lebih suka kalau dalam konteks kita, kita tidak ada dipanggil play specialist. Sebab kanak-kanak ni hidup mereka adalah dalam ruang lingkup, mereka suka bermain, mereka suka bersuka-suka. So jadi kadang-kadang cara mereka bermain ni akan sebab mereka tidak pandai berkomunikasi secara direct seperti orang dewasa. Jadi mereka boleh berkomunikasi melalui permainan, lukisan dan sebagainya. Tapi ini adalah salah satu bidang yang mungkin perlu seseorang yang mahir lah dalam bidang ini. So jadi kalau informasi yang kita nak bagi kepada kanak-kanak ni biasanya kita akan melalui ibu bapa. Dan kadang-kadang ibu bapa ni pun kadang-kadang bukan saya nak salahkan sebab mereka hendak protect anak-anak mereka, jadi mereka rasa tak perlu bagi tahu kepada anak-anak. Ini kadang-kadang boleh menyebabkan masalah pada masa akan datang lah. Sebab kalau kita bayangkan body kita ni melalui proses-proses seperti kemoterapi, keletihan, infection dan sebagainya, tetapi tidak ada informasi yang diberi kepada kita. So kadang-kadang kanak-kanak begini akan manifest dengan masalah behavior ataupun tidak mahu bercakap ataupun tidak mahu berinteraksi bersama keluarga ataupun dengan doktor gitu. Doktor ada memaklumkan tadi bahawa rawatan paliatif ini memerlukan satu pasukan dan juga pasukan itu perlu mahir. Kita nak tahu siapakah yang sebenarnya terlibat dalam memberikan rawatan ini. Adakah hanya para doktor dan juga petugas kesihatan atau juga akan melibatkan ahli keluarga atau mungkin mendapatkan khidmat luar? Biasanya kebanyakannya terdiri daripada pasukan di hospital. Contohnya kalau dari segi fizikal, sebab kita tahu bahawa kanak-kanak, kita ambil satu contoh kanak-kanak yang mempunyai kanser, mereka akan mengalami kesakitan. Jadi tim yang perlu ada mungkin dari segi ialah pasukan kami, rawatan paliatif dan juga mungkin anesthesiologis dan anestetis lah, pakar bius untuk membantu kita. Tetapi pada masa yang sama kalau penyakit itu berkaitan dengan kanser juga kita perlu pastikan bahawa onkologis ada bersama kita untuk memastikan bahawa rawatan kita walaupun rawatan kita menjurus kepada simptom atau kesakitan dan sebagainya, tetapi ada tak penggunaan kemoterapi dalam membantu pesakit ini. Pasukan yang lain yang mungkin boleh membantu kita kalau kita lihat dari segi psikologis, kanak-kanak ni mungkin perlukan sebab dia tidak dapat memberi tahu apa yang dia perlu. Jadi kadang-kadang kita perlukan pasukan, contohnya psikologis ataupun kalau masalah itu berkaitan dengan ibu bapa dan sebagainya mungkin kaunselor. Kalau di segi kanak-kanak yang sudah berumur dan mereka memerlukan bantuan dari segi spiritual, kadang-kadang mungkin pakar yang dalam bidang spiritual, mungkin ustaz, mungkin pakar psikologis yang boleh membantu. So jadi dari satu segi kebanyakannya daripada pasukan daripada hospital, dari segi yang lain mungkin kita boleh lihat dari segi psikologi dan dari segi spiritual gitu. Baik, banyak lagi kita ingin membincangkan mengenai rawatan paliatif untuk kanak-kanak ini bersama dengan Dr. Farisham Taib, tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Cici Ahmad. Kita berbincangkan mengenai rawatan paliatif untuk kanak-kanak bersama dengan Dr. Farisham Taib, merupakan pakar perunding kanak-kanak Universiti Sains Malaysia dan juga panel drbudak.com. Doktor masih lagi di talian bersama dengan kita. Doktor, boleh doktor jelaskan mengenai
apakah jenis servis yang diperlukan oleh pesakit dan juga keluarga ini, dan juga bagi setengah penyakit adakah mereka ini mesti dirawat di hospital atau juga boleh dirawat di rumah? Dan kalau kita lihat, kita ingin melihat kepada suasana di hospital itu. Bila kita ingin bermain dengan psikologi kanak-kanak, semestinya kita perlu menghiburkan mereka. Jadi bagaimana agaknya suasana di hospital untuk rawatan paliatif ini? Terima kasih, Fizi. Saya kira rawatan paliatif ini menyeluruh. So, jadi kebanyakannya kita banyak tertumpu di komuniti kerana masa yang diluangkan oleh kanak-kanak adalah bersama ibu bapa. Pada masa yang sama kita juga faham bahawa di hospital ni kebanyakannya, kalau kita bukan saya nak kata tidak kondusif, masalahnya kalau kita lihat ramai pesakit-pesakit dan kadang-kadang tidak ada privacy. Dan ini kadang-kadang boleh menyebabkan sukar bagi kita untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu. So jadi rawatan paliatif ni kadang-kadang kita boleh bagikan kepada satu rawatan di rumah, dan biasanya rawatan di rumah ni biasanya diketuai oleh kebanyakan di dalam konteks Malaysia kebanyakannya oleh NGO. Dan contohnya di tempat saya ni di Kelantan kita ada Yokuk home care service, sayang home care service yang mana mereka akan ke rumah, menjadi biasanya mereka ni macam menjadi pendengar lah, bukan pendengar, macam tim yang akan menjadi macam telinga saya lah, yang akan memberitahu masalah dan sebagainya. Dan bila ada masalah tu, jadi kalau perlu admission, jadi saya akan memberitahu kepada pasukan saya, okey, kita boleh masukkan mereka dalam hospital. Sementara itu juga di hospital juga saya ada tim saya sendiri, maknanya dari segi tim saya ni kita akan lihat dalam konteks masalah krisis yang ada pada masa tersebut. Contohnya kalau pesakit kanser ni, kanser itu melarat dan mereka mempunyai masalah, contohnya sakit lah, pain lah. Jadi macam mana kita nak tailor ataupun menggunakan morfin untuk merawat sakit itu dengan terbaik lah. Sebab kadang-kadang penggunaan morfin ni banyak masalah tebu ataupun masalah yang ibu bapa fikir tak perlu sebab takut dependent lah, takut akan menyebabkan side effect dan sebagainya. So jadi penggunaan rawatan paliatif di hospital biasanya kebanyakannya adalah untuk symptom relief di sini lah semasa krisis. Ya, Dr. Fahisham, kalau kita nak bercakap mengenai elemen penting dalam rawatan ini, semestinya kalau melibatkan psikologi, saya percaya tiada alat yang lebih penting selain komunikasi antara pesakit itu. Boleh Doktor jelaskan, adakah itu memainkan satu peranan yang penting dalam rawatan paliatif ini? Terima kasih, Gigi. Saya rasa itu yang paling penting. Sebab kita bagi salah satu contoh lah, kalau seseorang doktor tu bekerja sebagai surgeon, mungkin dia punya weapon ataupun cara dia adalah menggunakan pisau untuk membelah dan sebagainya. Tetapi kalau doktor adalah physician seperti saya, maknanya weapon ataupun cara yang paling penting adalah komunikasi. Sebab dari komunikasilah macam mana interaksi itu boleh terbentuk, dan trust ataupun kepercayaan dari ibu bapa itu boleh terbentuk. So jadi ini adalah salah satu benda yang paling penting untuk doktor. Dan cara komunikasi ini adalah agak unik lah basically. Bukan unik bermaksud tu maknanya kita kena tahu bila kita hendak memberi informasi, berapa banyak informasi, macam mana kita nak mencari informasi tersebut, macam mana kita hendak berdepan dengan kanak-kanak yang tidak dengar ataupun marah ataupun depressed ataupun anxious dan sebagainya. So jadi bentuk komunikasi itu perlu sensitif, perlu empathy dan perlu teliti lah. Kadang-kadang kita juga terpaksa memberi biasanya doktor akan memberi bad news. Dan cara kita memberi bad news, contohnya memberitahu tentang penyakit tersebut, mungkin dia ada kesembuhan,
memerlukan komunikasi yang berkesan dan cara kutip. Baik Doktor, kita ingin melihat kepada keberkesanan rawatan paliatif ini. Rawatan ini diyakini boleh membantu meningkatkan kualiti hidup mereka. Jadi bagaimana pula dengan kualiti kesihatan mereka? Dan adakah ia sebagai usaha untuk mengurangkan sakit dan sekaligus boleh kita katakan ia sebagai usaha untuk melanjutkan usia mereka juga? Okey. Biasanya apa yang kita buat ni adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Saya bagi contoh macam ni. Kalau kita sakit gigi lah dan kita tak bagi pain relief kepada kanak-kanak ataupun siapalah orang dewasa, mungkin kita tidak akan dapat berfungsi secara normal dan sebagainya. Begitu juga kanak-kanak yang mempunyai masalah contohnya masalah sakit, masalah dari segi sawan yang tidak berhenti, masalah dari segi muntah yang berpanjangan. Jadi jika kita tidak kawal simptom-simptom tersebut, maka mereka tidak dapat bermain, tidak dapat berfungsi secara normal, tidak aktif. Jadi ini akan memberi tamparan lagi kepada keluarga sebenarnya kalau dilihat, ialah keluarga atau ibu bapa akan menjadi lebih bimbang tentang keadaan anak mereka. So jadi apa yang kita beri adalah untuk rawatan itu supaya kita dapat settle beberapa masalah-masalah. Mungkin masalah itu tidak settle 100%, mungkin 80%. Tapi dari satu segi itu lagi baik daripada kita tidak menyelesaikan masalah mereka. Dr. Fahisham, ada juga bila saya membaca mengenai perawatan paliatif ni wujud mitos-mitos mengenainya yang membuatkan ada keluarga berat hati apabila ada pasukan petugas kesihatan datang untuk memberikan rawatan paliatif ni. Tapi apakah antara mitos yang sering didengari, boleh doktor jelaskan, dan fakta sebenarnya mengenai perawatan ini? Okey, saya mungkin boleh beritahu beberapa mitos yang biasa saya dengari. Yang saya mention tadi bahawa ramai ibu bapa merasakan bahawa paliatif ni seolah-olah bahawa anak mereka tidak akan dirawat dan ataupun anak mereka sudah berada di ambang kematian. Saya rasa itu salah. Sebab rawatan paliatif ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Dan macam mana kita nak meningkatkan kualiti kehidupan adalah dengan cara kita kawal simptom-simptom tersebut. Dan bukannya rawatan paliatif ini eksklusif kepada kanak-kanak yang terminal, yang end of life dan sebagainya. Rawatan paliatif ni seperti yang saya bagi contoh tadi, contohnya kalau kanser. Kanser mungkin dikenal pasti bahawa kanser itu tahap tinggi, tetapi tiba-tiba kemoterapi yang diberi itu dapat merawat masalah tersebut, maka kita boleh berundur dari segi rawatan paliatif tersebut. So, itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua, biasanya ramai ibu bapa rasa bimbang tentang penggunaan morfin di rumah ataupun di hospital. Mungkin sebab mereka rasa kedengaran bahawa morfin ini sebagai dadah. Bila dadah ni akan berlaku dependent ataupun ketagihan dan sebagainya. Tapi konsep itu salah. Morfin yang kita gunakan ini adalah obat. Walaupun obat ini mempunyai kesan sampingan, tetapi ianya penting untuk kawalan kesakitan itu. Sebab dari satu segi morfin lah yang obat yang paling mujarab lah bagi saya untuk kita gunakan pada pesakit, contohnya pesakit yang menerima rawatan paliatif. Dan kalau seseorang itu sakit, biasanya kalau kita buang kesakitan, takkan ada side effect. Cuma kalau katakan orang itu tak sakit, tiba-tiba kita bagi suatu obat, mestilah ada side effect. So jadi itu yang ketakutan dari segi ibu bapa lah. Dan benda-benda lain yang tentang mitos-mitos lain, saya rasa macam contohnya kematian lah kot, kematian. Macam mana kita tak nak bagi tahu anak-anaknya akan tahu tentang proses. So, jadi saya rasa itu mitos juga, bahawa perlu untuk kita berbincang dengan anak-anak supaya mereka tahu. Bergantung pada perkembangan mereka lah, developmental mereka.
Contohnya kalau kanak-kanak yang preschool, mungkin informasi yang kita berikan tu mungkin tidak banyak. Sebab mungkin mereka tidak faham lagi tentang konsep kematian. Mungkin kematian yang mereka faham macam konsep kartun lah, mati hidup balik. Tapi anak-anak yang dah dewasa, bukan dewasa, maknanya kanak yang mungkin dari yang dah sudah bersekolah ataupun yang berada di alam remaja, mereka perlu tahu, sebab mereka perlu tahu apa yang berlaku pada body mereka atau diri mereka, supaya mereka boleh ada satu plan pada masa akan datang. Okey, baik. Baik doktor, kita pun tak banyak masa. Mungkin secara ringkas doktor boleh jelaskan dari segi kita memberikan rawatan paliatif kepada dewasa dan juga kanak-kanak, dan apakah cabaran mungkin lebih mencabar untuk kita merawat kanak-kanak ini ataupun bagaimana? Ya. Rawatan paliatif untuk kanak-kanak ni mungkin bagi saya agak mencabar dari satu segi, sebab contohnya orang dewasa mereka ada hak untuk berkata saya tak nak, saya nak. Sedangkan rawatan paliatif untuk kanak-kanak ni semua keputusannya bergantung kepada ibu bapa. Kerana ibu bapa lah yang akan menentukan bahawa okey, saya bagi kimoterapi atau saya tak bagi kimoterapi. Yang keduanya, dari satu segi rawatan paliatif untuk kanak-kanak ini adalah kebanyakannya adalah masalah-masalah penyakit yang agak rare, yang agak jarang-jarang ditemui. Jadi tak ramai orang ketahui macam mana cara. Contohnya saya boleh bagi tahu, contohnya kalau ada kanak-kanak yang mempunyai sawan yang berpanjangan ataupun dipanggil refractory seizure. Jadi kebanyakannya orang akan kata okey, bawa ke hospital, biar hospital center. Sedangkan masalah itu mungkin sukar untuk kita settle lah. Dan juga masalah yang lain dari segi perkembangan lah, perkembangan di mana perkembangan kanak-kanak ini berbeza, dan ialah cara kita bagi informasi dan penerangan juga agak berbeza. Terima kasih Dr. Faisham atas penjelasan itu, dan kalau kita tahu dapat kita rungkaikan daripada apa yang dikatakan oleh Dr. Faisham, rawatan paliatif ni merupakan satu rawatan sokongan dalam meningkatkan kualiti hidup seseorang pesakit yang mengalami sakit yang mengancam nyawa. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Faisham Taib kerana sudi meluangkan masa bersama Awani Pagi. Itu tadi pakar perunding kanak-kanak Universiti Sains Malaysia dan panel drbudak.com. Dan itu saja dari kami di Awani Pagi. Saya Jijak Ahmad. Dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.